Itu dibila sunat-sunat mustahabbat tengah pada perkara sunat kita buat tak betul pun itu tak menjejaskan solat kita. Tapi Al-Fatihah itu adalah satu daripada rukun solat, rukun sembahyang. Di dalam mazhab jumhur dan juga mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia berkata di dalam mazhab dia kata tak wajib membaca Fatihah, hanya wajib membaca apa-apa ayat Al-Quran, tetapi nisbah praktik, nisbah beramal, semua beramal membaca Fatihah selepas daripada takbir, sebelum daripada rukuk, semua beramal dengan membaca Fatihah. Oleh itu nisbah beramal ijma' ulama tentang membacakan Fatihah. Tetapi yang jadi khilaf satunya tentang bismillah, basmalah. Adakah wajib dibaca serta Fatihah atau tidak? Dan bila kita sembahyang jadi makmum, adakah wajib kita baca Fatihah atau tidak? Itu yang jadi khilaf. Yang penting. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini di dalam mazhabil ulama, mazhab ulama kita, mazhab kita Syafi'i, bismillah adalah wajib dibaca kerana satu ayat daripada Fatihah. Mazhab Imam Abu Hanifah sunat membaca bismillah. Mazhab Imam Malik makruh baca bismillah, makruh. Mazhab Imam Ahmad wajib baca juga Bismillahirrahmanirrahim, tapi tak sunat dengan cara sir kalau sembahyang jahar sekalipun. Mazhab Syafi'i mengikut sembahyang. Kalau sembahyang sunat jahar, sunat dibaca dengan jahar, nyaring. Kalau sembahyang sir, sembahyang baca dengan perlahan, sunat dibaca dengan perlahan. Itu nisbah mazhab. Adapun nisbah hujah, nisbah dalil, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazhab Imam Syafi'i lebih kuat dan lebih betul dengan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana beberapa hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia membaca Fatihah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu ditanya Sayyidina Anas, bagaimana baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Anas kata, kanat qira'atuhu madda. Adalah bacaan Rasulullah, dia baca dengan secara mad. Dia kata yamuddu bismillah, yamuddu ar-rahman, yamuddu ar-rahim. Sayyidina Rasulullah memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Rasulullah tidak baca dengan secara cepat. Dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Rasulullah dia baca dengan secara beranjur, dengan secara mad. Bismillahirrahmanirrahim. Dan umpamanya saya pun tak dengar, tapi kita gambarkan baca dengan secara mad, kan? Dengan secara panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Begitu lebih kurang. Bukan senapah dah lah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Semaya tarawih, semaya tarawih. Kalau tani panggil semaya tarawih, bertawah. Siapa sudah dulu masjid mana yang sudah awal, itu tak boleh lah gitu. Bukan sembahyang Rasulullah. Rasulullah dia baca dengan secara mad, dengan secara panjang, anjur. Itu Sayyidina Anas mensifatkan bacaan Rasulullah. Dan Rasulullah pula kata, idza qara'tum bilhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Bila kamu baca alhamdulillah, yakni surah Al-Fatihah, hendaklah kamu baca bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatiha. Kerana bismillah adalah satu daripada ayat-ayat Fatihah.
satu pada ayat Fatihah. Oleh itu, nisbah beramal, nisbah hadis Rasulullah. Rasulullah baca ke tak baca, itu tak penting bagi kita. Bila Rasulullah suruh, itu adalah sunnah Rasulullah. Itu sebagai kaedah kita tadi juga. Bila ditunjuk oleh sunnah Rasulullah, itu adalah bawa ke kita, itu adalah syariah, itu adalah agama, itu adalah dalil, itu adalah sunnah nama. Nanti saya tengok rajakkan dia, bila kamu baca bismillah, bila kamu baca Fatihah, itu adalah satu ayat daripada Fatihah. Projek-projekkannya yaitu hadis ini meriwayatkan dia oleh Imam Ad-Darqutni dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wasab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Itu lafaz hadisnya. Bismillah adalah satu daripada ayat-ayat Fatihah dengan sanad yang sahih. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam solatnya Bismillahirrahmanirrahim, maka dia membilangkan satu ayat daripadanya. Apa hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi shalah Bismillahirrahmanirrahim fa'addaha ayatan. Dia membilangkan satu ayat. Hadis meriwayatkan dia oleh Abu Daud dan lain daripadanya, daripada Imam Ad-Darqutni dan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Oleh itulah di dalam mazhab kita wajib membaca bismillah ketika membaca Fatihah. Itu yang betulnya. Dan yang saya belajar kat Mesir, seorang daripada doktor, seorang daripada ulama tajwid, dia kata masalah Bismillahirrahmanirrahim, masalah ini tidak penting mana-mana mazhab. Dia kata, mazhab Syafi'i baik, mazhab Hanafi baik, mazhab Maliki baik, Hambali pun baik. Yang pentingnya diri qiraat yang kita baca itu. Walau kita orang bermazhab Imam Syafi'i, tapi kalau kita baca dengan qiraat yang tidak menyabitkan bismillah, maka kita baca Fatihah dengan tidak bismillah, solat kita sah, kerana kita sudah tunai rukun solat, iaitu kita membaca Fatihah. Di dalam qiraat yang tujuh, satu daripada qiraat yang tujuh, bismillah bukan satu ayat daripada Fatihah dan bukan satu ayat daripada surah-surah yang lain. Hanya Al-Qurannya Alhamdulillahirabbil alamin sampai pada Wadhdallin amin. Bermula pula Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Bermula pula Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, surah Al-Imran. Tidak ada bismillah kesemuanya, seperti surah Bara'ah tidak ada bismillah. Solat dia sah. Kalau kita baca Al-Fatihah dengan qiraat hafaz, kita baca dengan qiraat hafaz, bagaimana seluruh dunia ni 94% di atas dunia baca Al-Quran dengan bacaan hafaz. Sebelah Maroko Maghribi, Jazair sana ada sikit-sikit baca lain daripada qiraat hafaz. Negeri Arab mari kepada kita kat sini semua baca dengan hafaz, baca hafaz. Riwayat hafaz, bismillah adalah satu ayat daripada Fatihah dan satu ayat daripada surah-surah yang lain, melainkan surah Bara'ah. Oleh itu, siapa baca Fatihah dengan qiraat hafaz, wajib baca bismillah. Kalau tak baca bismillah, berarti dia
belum sempurna baca Fatihah. Karena baca hafaz bismillah itu ialah Fatihah. Itu pentingnya. Kalau nisbah kepada qiraat, kalau nisbah kepada hujjah syar'iyah, memang sekali hujjah kita Syafi'i paling kuat. Mereka yang menafikan bismillah berhujjah dengan hujjah yang sangat-sangat dhaif. Dengan hadis Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, hadis yang disebut, yang dikeluarkan dia, yang diriwayatkan dia oleh Imam Muslim, iaitu Sayyidina Anas kata dia semaya di belakang Rasulullah, di belakang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Mereka itu mula bacaan dengan alhamdulillah, tidak memulai dengan bismillah pada awalnya dan pada akhirnya. Itu hadis Sayyidina Anas. Tetapi hadis itu ke semua ulama hadis, dia memisalkan hadis mu'al, hadis yang ada illah yang qadihah, ada illah yang mencacatkan. Kita tak tahu, kalau tengok Muslim, hadis sahih lah satu daripada hadis dhaif yang ada di dalam Muslim, iaitu hadis Sayyidina Anas mengatakan Rasulullah semaya tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Satu illah dia, satu daripada illah dia iaitu ittirab. Lafaz ittirab, lafaz dia bergoyang, tak tentu lafaz yang Sayyidina Anas kata bagaimana. Dan Sayyidina Anas di sini dia sudah berusia banyak, dia sudah ada kuat hafalan dia. Walau bagaimanapun tokoh-tokoh di dalam ilmu hadis, kesemua dia memisalkan hadis yang ada illah, yang jadi hadis itu dhaif, dia memisal dengan hadis Anas ini. Artinya hadis yang dhaif. Karena Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu sendiri yang lebih sahih, sebagaimana yang kata tadi, orang ditanyakan dia bagaimana baca Rasulullah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Rasulullah baca Bismillah. Ini sahih sana dhaif. Itu dia puncanya. Itu sebabnya. Yang jadi sebab bagi orang yang kata tak bismillah kerana hadis Anas, kerana dia tilik satu segi kata riwayat Imam Muslim. Dia tak tilik kepada segi ittirabnya, di segi ada penyakitnya dia tak tilik. Ini yang satu pada ilmu yang payah. Kalau kita insaf, mintalah Allah menjadikan kita orang yang nak ikut al-haq, orang yang insaf. Bila nyata kata itu dalil yang dhaif, bolehkah kita nak mengekali di atasnya? Tentu tak boleh. Walau kita sudah beramal berpuluh-puluh tahun pun, kalau sudah nyata. Di hari ini bagi kita orang mazhab Syafi'i nyata lah. Dan bagi orang yang betul-betul belajar ilmu hadis, nyata bahawa hadis itu hadis yang sangat dhaif. Dan di antara hadis dhaif yang ada di dalam Muslim, yang Imam Bukhari sendiri pun dia hukum kata hadis itu hadis Israiliyat, bukan daripada hadis Nabi, dibilang dhaif, iaitu hadis Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit, menjadikan bumi pada hari Ahad, menjadikan tumbuh-tumbuhan pada hari Isnin, menjadikan sekian-sekian. Bila Allah menjadikan makhluk ini di dalam masa 7 hari, itu dibilang satu daripada hadis yang dhaif yang ada di dalam Muslim. Ini kita tak kuasa nak fikir dah lah. Kita ya, khususnya bagi saya sendiri. Tapi saya ambil pendapat bahasan kajian ulama lah, supaya kita jelas yang kita buat amal, dan supaya kita boleh tahu orang yang nak mempertahankan ataupun nak dakwah kata tak payah baca bismillah ini, apakah tempat berpegang dia? Adakah betul-betul dia kehendak yang sebenar? Yang kita naknya, kalau betul-betul dia nak mari nak kedepankan, nak ketengahkan kata tak payah baca bismillah, dia mari buat jawapan, dia mari tolak hujah-hujah yang saya sebut tadi. Di antaranya hadis Ummu Salamah. Bagaimanakah Ummu Salamahnya? Hadis Ummu Salamah, imam-imam hadis hafiz huffaz mengatakan hadis yang sahih. Hadis Sayyidina Anas, hadis yang sahih. Rasulullah bila dia baca Fatihah, dia baca bismillah, itu menunjuk hadis-hadis yang sahih. Buat tolakkan ini dulu.
isbat kata sahih, betul hadis Anas yang kata Rasulullah tak baca bismillah. Talak hak ulama kita kata dhaif kerana ada illah itu, talak illah itu. Memang tak boleh nak talak. Bila nak talak macam mana kita nak ke depan kan, kita nak ke tengah kan, ataupun kita nak buang yang sahih, kita mari nak pakai yang dhaif. Boleh? Memang tak boleh. Tak betul. Tetapi bagi orang yang susahlah kalau kita sebut, saya nak sebut supaya kita dapat tahu hakikat dunia akhir, tahu hakikat keadaan di masa kita sekarang, masa hampir-hampir runtuh, bahkan boleh dikata masa runtuh, masa yang sampai masa innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nas ru'asa'a ataupun ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Itu masa kita. Allah tidak angkatkan cabut ilmu daripada hamba sebagai cabut bagi lupa jaga tidur. Orang alim tidur jaga mari lupa ilmu, tidur jaga lupa ilmu. Bila pergi beli barang kat pasar balik mari lupa ilmu. Tak ada. Allah tak cabut ilmu seperti demikian. Tetapi Allah cabut ilmu daripada hamba-Nya dengan mengambil ulama. Dia ambil ulama. Bila dia ambil ulama, tidak ada lagi orang alim, maka ditanyakan, dia ambilkan ru'asa, ketua-ketua dia, pemimpin-pemimpin dia yang juhal, segala yang jahil, segala yang bodoh, segala yang tak pandai di dalam agama, tidak faqih, tidak faham agama. Fasu'ilu, maka ditanya mereka itu, fa'aftau bighairi ilmin, maka bertua dengan tidak ada ilmu. Fadallu, maka sesat mereka itu, wa adallu, dan menyesat oleh mereka itu. Sekali sekadar kata bighairi ilmin boleh lagi, dengan ilmu tetapi sanggup susu, sanggup menyalahi dengan ilmu, tahu yang ini betul tapi tak mau yang betul ini, nak yang tak betul juga, nak yang dia tahu, itu sangat lebih dahsyat lagi. Wal'iyadzubillah. Ada penipuan di dalam ilmu. Saya nak agak contoh, saya tak mau sebut nama, nak agak contoh saja. Belum sampai kerana tilik pada masa tu, saya nak ringkas. Saya tak sebut ke semua tu supaya boleh mari pula sekali lagi, insya-Allah. Kalau sebut semua patah sudah tak boleh mari dah. Iaitu misalnya masalah gerak jari. Gerak jari. Kita tak sampai lagi tapi kita nak contoh. Gerak jari di dalam ketika baca tahiyat, kan? Jadi saudara kita tak keluar pada saudara kita yang gerak jari, tak gerak jari pun saudara kita belaka. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fa huwa muslim. Siapa makan semula kita, siapa semaya serupa dengan kita, berhadap kiblat kita, itulah orang muslim. Dia muslim lah. Tapi kena faham juga apa maksud begitu. Yang kata man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana, insya-Allah lain kali ada faham silap juga. Mesti kena betulkan faham juga. Saya suka nak betul faham. Ya, silap faham macam mana kita nak pergi? GPS kita silap, macam mana kita nak ikut dia? Kita tahu ini jalan, tapi GPS kita kata kona kiri, kiri mana kiri kau lain. Kita tak boleh ikut, walau GPS kita pun tak boleh ikut. Kita sudah tahu dah jalan, kan? Belum daripada kita tak pernah pergi, kita ikutlah dia, ikut silap. Silap kita paling boleh kita pernah semula. Kalau kita sudah tahu jalan, kita tak payah ikut GPS. Walau dia kata kona kiri pun, aku nak betulkan ini jalan yang aku tahu. Itu lebih cepat. Iaitu gerak jari di dalam solat. Hadis Wa'il bin Hujur.
Dia cerita, kata Sayyidina Rasulullah bila dia baca tahiyyat, dia menggerak-gerakkan jari. Dia berdoa dengan jari telunjuk dia dan yuharrikuha, menggerak-gerakkan jari. Menggerak-gerakkan jari. Hadis Sayyidina Abdullah bin Zubair, Abdullah ibn Umar di dalam Abu Daud dan di dalam hadis Muslim Abdullah ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia baca tahiyyat, dia angkat jari dia, la yuharrikuha, tidak menggerakkannya. Tidak menggerakkannya. Kemudian bila di dalam midan ilmu hadis, hadis Ibnu Zubair, hadis Abu Daud dan hadis Muslim, ini hadis yang ulama hadis semua kata hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Hadis Ibnu Khuzaimah, hadis Wa'il, hadis Ibnu Khuzaimah, hadis itu dibilang hadis yang syadz, riwayat yang syadz, kerana Imam Ibnu Khuzaimah kata zaidah, seorang daripada perawi hadis Wa'il ini daripada Asim bin Kulayb nama dia. Asim bin Kulayb daripada tabi'i, diambil daripada sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah kata Wa'il ini ambil daripada Wa'il. Wa'il kata Rasulullah menggerakkan jari. Ibnu Khuzaimah kata hadis ini hadis yang sahih, melainkan lafa yuharrikuha, menggerak. Ini kata ilmu hadis. Allah, susahnya nak cerita tu. Kerana Rasulullah kata mencerita kepada manusia dengan apa yang mereka faham. Kalau saya cerita yang mereka tak faham, saya yang salah besar. Itu yang saya susah sangat. Tapi saya harap fahamlah. Faham, insya-Allah faham. Tak faham hari ni, kali yang lain kita faham insya-Allah taala. Jadi lafaz hadis Rasulullah, ada kata saya yang mula-mula belajar masa kecil-kecil, bila kata hadis Rasulullah, sepanjang hadis Rasulullah bila kata sahih semuanya. Karena kita faham akal kita, bila kepala dia ke ular, hujung dia, ekor dia ular. Kalau kepala dia beluk, ekor dia pun beluk. Saya rasa begitu kita suka kan. Bila dah kepala hadis ni sahih, hujung dia kena sahih lah. Tapi tak seperti demikian di dalam ilmu hadis. Hadis katanya setengah daripada hadis itu hadis yang sahih, tetapi lafaz kat tengah-tengah dia tu ada idraj, lafaz mudrajah, lafaz yang dimasukkan oleh perawi, dibilang tak sahih. Kita kena tahu hadis mudraj, kena tahu juga hadis yang syadz, lafaz kalimah yang syadz, yang ditambah, yang menyalahi oleh mereka yang tambah ini dengan mereka-mereka yang lain, hufaz, hafiz ataupun orang fiqh yang lain. Jadi lafaz yang ditambah dibilang syadz, kaedah ilmu hadis. Ni Ibnu Khuzaimah ni mengatakan, dia kata lafaz yuharrikuha, lafaz yang syadz, kerana zaidah yang menambahnya. Sebelah rawi yang lain, dua belah rawi hadis ni ambil daripada Asim bin Kulayb. Ambil pada Asim bin Kulayb, ada seorang nama Zaidah, ambil pada Asim. Yang lain daripada Zaidah, sebelah orang lagi tidak menambahkan lafaz yuharrikuha. Hanya kata Rasulullah angkat jarinya ketika asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam kaedah ilmu hadis, lafaz yuharrikuha dhaif kerana syadz. Tetapi bagi mereka yang nak menguatkan kata sunat angkat jari, dia kata yuharrikuha ini sahih, hadis Ibnu Umar, Ibnu Zubair hadis yang dhaif. Dia tukar boleh. Angkat bumi naik langit, langit turun ke bumi boleh. Secara aja. Kemudian dia buat kaedah pula, dia kaedah ulama kita usul fiqh dan kaedah Imam Syafi'i. Kita kena tahu siapa kat sini. Kalau tak tahu siapa kat sini, kita tak selesai keraguan di dalam hati kita. Walaupun tak faham, saya mesti kena bagi faham. Kalau tak mau, jangan bagi pitih untuk saya punya kereta awak balik. Saya tahu lah, kat sini tak mau dah. Tak ada. Jadi saya cek kat situ lah. Kalau tanya nak mata, dia kena sampai kat situ. Jadi di dalam kaedah usul fiqh, bila berlawan bertentangan di antara dua hadis,
Dua hadis, hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Zubair yang sahih mengatakan Nabi tidak menggerakkan jari. Hadis Wa'il bin Hujur mengatakan Nabi menggerakkan jari. Bila belawai begini, orang yang nak gerak jari dia kata kaedah dia semua di dalam kitab Usulul Fiqh, kaedah Imam Syafi'i sendiri. Di dalam kitab dia Ar-Risalah kata bila belawai satu yang menafikan. Satu yang menafi, iaitu Abdullah ibn Zubair dengan Ibnu Umar kata Nabi tidak menggerak, itu menafikan. Wa'il bin Hujur dia mengisbatkan, dia kata Rasulullah menggerak-gerak. Bila belawai dua ni mesti kita kena al-musbit muqaddamun 'ala nafi, yang mengisbat mesti kita dahulukan di atas yang menafikan. Kita kena mendului Wa'il bin Hujur kerana dia mengisbatkan. Dia kata Rasulullah menggerak. Yang Abdullah ibn Umar dengan Ibn Zubair dia kata Rasulullah tak gerak, itu kita letak ke belakang, kita pakai Rasulullah menggerakkan. Itu satu penipuan. Satu kalau penipuan tu aku kasar sangat, saya ambil balik lah. Gitu. Saya kata nama pembunuh pula kata saya tarik balik lah. Satu menyusut, satu tak bagi tahu yang sebenar hakikat, sengaja-ngaja disusukkan. Hampir-hampirlah penipuan, betul lah penipuan dah, ambil balik lah. Kerana di sana kalau kita kembali pada usul fiqh, dia buang betul hujung. Yang hujung itu yang jadi puan, jadi pokok, jadi tempat faham yang sebenarnya. Kaedah al-musbit muqaddamun 'ala nafi idza ta'azzara al-jam'u bainahuma. Ini yang penting. Didulukan yang isbat di atas yang menafi. Orang yang kata Rasulullah buat dulu daripada orang yang kata Rasulullah tidak buat. Apabila tidak boleh kita nak cantum, kita nak himpun di antara kedua-duanya. Itu penting. Kalau boleh himpun, wajib kita himpun kerana wajib kita beramal dengan segala hadis. Itu kaedah Imam Syafi'i dan kaedah kesemua usuliyin, ulama usulul fiqh. Kalau fardu kata hadis Wa'il tadi tidak syad, fardu kata sahih, yang sebenar tak boleh buat kira dah, kita fardu. Di dalam kaedah ulama kata ia panggil taslim jadali. Kita terima di atas wajah kita berbahas supaya timbul perkara yang sebenar. Biar gulawai kita yang untuk nak gerak jari dia kata sahih, ya betul kita katakanlah sahih, ikut dia juga. Hakikat tak boleh ikut dah, tak payah ikut dah. Kerana nyata kata dia tu syad dah, tak betul dah. Tapi kita ikutkan kata sahih. Kalau sahih pun kita boleh cantum dengan mim ke dengan no, dengan mim, cantum dengan a, dengan mim, cantum. Kita himpunkan, cantumkan. Kita himpunkan di antara kedua boleh, iaitu hadis yang Ibnu Umar yang mengatakan Ibnu Zubair kata tidak menggerak, dengan mana Rasulullah angkat saja, tidak menggerak. Hadis Wa'il kata Rasulullah menggerak, iaitu Rasulullah menggerak dengan secara angkat. Menggerak juga, angkat ni gerak lah. Kita tak gerak angkat. Gerak, dia gerak sekali ya. Sekaligus. Itu makna hadis Wa'il kata Rasulullah menggerakkan dia, iaitu menggerak. Angkat tangan saja, angkat jari cukup. Itu Wa'il nak ceritanya. Bukan ayat Rasulullah menggerak-gerakkan gitu, bukan. Rasulullah angkat. Kerana Abdullah ibn Umar sahabat Rasulullah yang sangat-sangat teliti tentang ibadat Rasulullah. Bagaimana kita tahu kan? Dia pergi buat haji, di mana tempat Rasulullah qana, dia qana. Rasulullah qada hajat, dia qada hajat. Rasulullah tidur, dia tidur. Abdullah ibn Umar sangat halus dia ikut cara Rasulullah. Dia cerita Rasulullah angkat, tidak menggerak, dia lebih halus daripada Wa'il. Wa'il 5 waktu sembahyang dengan Rasulullah sehari semalam. Lepas tu dia balik ke Yaman. Wa'il sehari semalam dia sembahyang dengan Rasulullah. Abdullah ibn Umar berpuluh-puluh tahun sembahyang dengan Rasulullah. Siapa lebih detail cerita yang Rasulullah? Lebih detail Ibn Umar. Kerana Ibn Umar dia sangat turut sunnah lagi. Dia orang siapa nak syadid di dalam agama, turutlah
Abdullah ibn Umar. Siapa nak bermudah-mudah sikit dalam agama, tengoklah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibn Abbas dia mudah sikit, nak gerbai dengan ayam pun boleh. Ibn Abbas tak payah. Ibn Umar susah sangat. Dia sangat halus. Tempat Rasulullah qada hajat, kena qada hajat, susahlah kita. Pergi buat haji, Rasulullah qada hajat, kita tak berasa nak qada, susah, kena makan ubat untuk keluarkan air kita tu, susah sangat. Begitu. Ini kata cara nak cari di dunia kita di hari ini sampai ke tahap itu. Sampai pada tahap tak mahu yang sebenar, suka kepada pandangan kita yang berbeza dengan orang yang lain, supaya kita tu apa terjadi, supaya kita tu dapat pengkat tu, wallahu alam, tak tahu. Itu hakikatnya. Sampai kepada bangsa kan hadis tak betul dengan tepat keluarannya. Banyak lagi lah, insya-Allah di lain kali kita akan sentuhkan. Untuk kali ini ada kita soalan lah, boleh 2 soalan atau 3 soalan dengan saya uraikan insya-Allah taala.